Sanggupkah kita melihat generasi sekarang semakin jauh daripada Islam? Allahu Akbar. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Membangunkan aset Islam, tanggungjawab kita. Masya Allah, tadi kita dengar Viti tadi kan tentang aset Islam. Jadi insyaAllah nak ceritakan dengan lebih lanjut lagi bagaimana kita boleh berperanan dalam membangunkan aset agama kita ni. Kita bersama dengan Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, seorang pendakwah yang begitu kita kenali. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memecut jauh daripada Kelantan kembali ke Kuala Lumpur untuk bersiaran bersama kami dan mendapat internet yang baik. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Jazakallah khairan kathiran. Baik Ustaz, tadi kita dengar 2-3 kali dalam VT tu aset Islam kan. Apa maksudnya dalam konteks perbincangan kita pada hari ini? Okay, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wala, Farah dan juga seluruh para penonton. Assalamualaikum di TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, syukur hari ini kita dipilih oleh Allah pada 1 Rejab, hari yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan bulan yang penuh kemuliaan ini kita dapat lagi kefahaman pada agamanya dan juga bersemangat lagi untuk memuliakan agama Allah Subhanahu Wa Taala menuju Ramadan. Kita tengah menuju Ramadan ni, lagi 2 bulan je lagi, masya-Allah. Okey, bila kita bincang tentang aset, kita tahu aset dari segi bahasa kita, biasa kita sebut aset ni wang tunai, harta benda kan, ada tanah, bangunan, perkakas dan sebagainya. Ni kalau kita belajar bahasa account kan, kita tahu aset yang mana kan dan sebagainya. Okey, betul. Tetapi dalam Islam juga Nabi SAW bila ceritakan tentang harta benda, Nabi SAW tak memfokuskan kepada yang berbentuk fizikal, yang kita kata yang tangible dan sebagainya. Tetapi juga Nabi SAW meletakkan harta benda ataupun aset ini lebih luas lagi daripada itu. Oleh kerana itu bila Nabi SAW sebutkan tentang orang yang muflis, siapa dia di hari akhirat, orang yang muflis itu adalah orang yang datang dengan solat dia, dengan puasa dia, tapi dia mengutuk orang sana, hina orang sana, mengumpat orang sana dan sebagainya. Bermakna rupanya aset yang dia muflis tu bukannya dalam bentuk harta benda, tetapi solatnya, puasanya dan sebagainya. Dalam satu hadis lagi Nabi SAW sebutkan tentang para nabi, wa innal anbiya, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Duit, harta benda. Nabi tak wariskan dinar dirham, tetapi Nabi SAW mewariskan apa dia? Bukan Nabi SAW saja, bahkan seluruh para nabi mewariskan ilmu kan. Jadi bermakna aset Islam bukan hanya semata-mata dinar dan dirham, ringgit dan dolar, tetapi juga termasuklah aset-aset dipanggil sebagai aset insani. Dan ilmu itu sendiri, ilmu mungkin pada para ulama contohnya kan, ataupun orang yang menghafal Al-Quran kan, itu yang Nabi SAW sebarkan ataupun Nabi SAW wariskan kepada kita zaman berzaman. Kan disebutkan dalam satu hadis yang tadi juga, dan sesungguhnya para ulama itu adalah waris kepada para nabi. Jadi nabi-nabi ni dia lain dengan kita. Kita kalau harta pusaka kita bayangkan duit lah, ataupun tanah kan, tanah walaupun sekarang kengkera tu kata tanah pusaka dan sebagainya. Tapi Nabi SAW yang Nabi wariskan antaranya Al-Quran, antaranya adalah para ulama. Ini adalah elemen yang betul-betul penting sangat untuk kelangsungan dan pengukuhan penyebaran agama Islam itu sendiri. Okey, macam Ustaz katakan tadi, yang para nabi wariskan telah antaranya ialah para asatizah, orang yang berilmu, ilmuwan. Dan yang menonton ni mungkin rata-rata bukanlah para asatizah, bukanlah ilmuwan, bukanlah expert dalam religion. Kita ni dengar je lah kan. Jadi kenapa topik kita ni seolah-olah menggambarkan yang ini adalah tanggungjawab kita semua? Okey, bila kita perhatikan manusia ni dia memang diciptakan oleh Allah SWT tu untuk membangunkan dunia, untuk memakmurkan dunia kan, menjadi khalifah di atas muka bumi. Kita ni betul, memang kita ni nak seboleh-bolehnya kita nak buat pembangunan. Cumanya pembangunan dalam Islam, kalau kita benda yang memang kita semua nak, bangunan dalam Islam ni dia tak boleh kita pandang daripada sudut fizikal dan material semata-mata.
Kan kita biasa doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selalu kita doa macam tu. Kita minta kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Bahkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan akhirat itu lebih utama, lebih penting lagi. Jadi sekarang ni kita nampak bahawasanya bila kita nak membangunkan sesuatu dekat dunia ni, kita sebagai khalifah yang kita nak makmurkan dunia ni, jangan tengok pembangunan itu daripada sudut fizikalnya semata-mata. Ayah saya seorang arkitek senior, kan, dah lama lah, dah berusia pun kan, jadi tak berkhidmat lagi lah. Tapi beliau selalu pesan benda ni, bila beliau bina bangunan dan sebagainya, beliau kata bangunan ni mudah je nak bina, tetapi macam mana pengisiannya, isi dia tu macam mana. Aset Islam yang sebenar-benar tu adalah yang di dalamnya. Jadi bila kita bina masjid, contohnya kita nak bina masjid sebagai aset Islam, sebab apa? Dia jadi pusat ibadah. Dia jadi pusat untuk berjemaah, untuk beraktiviti yang berpaksikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Taala. Macam tu juga bila kita bina tahfiz contohnya kan. Jadi kita buat tahfiz tu, bangunan dia boleh kita buat insya-Allah. Tapi kita nak lahirkan alim ulama'nya, kita nak lahirkan hamalatul Quran, sebab diorang inilah yang akan bawa kepada kebaikan, hindarkan daripada kemungkaran, anak cucu cicit kita. Dan saya selalu sebut, saya kata bila kita bagi duit 10 sen sekalipun masuk dalam tabung tahfiz kan, kita niatkan je lah, mudah-mudahan kan anak cucu kita ni selamatlah daripada segala macam fitnah dunia yang dahsyat sangat sekarang ni. Dan kita kata harapkan mudah-mudahan adalah budak-budak tahfiz ni nantinya satu hari nanti dioranglah yang mungkin akan membimbing pula anak cucu kita waktu kita dah tak ada. Sekarang boleh lagi Farah tengok anak, boleh lagi didik dia, ajar Quran, kan, pesan pada dia buat baik, suruh sembahyang, senang. Tapi bila kita dah tak ada nanti, siapa agaknya yang jaga anak cucu kita dan sebagainya. Inilah mudah-mudahan orang-orang yang lahir daripada sekolah-sekolah agama, daripada tahfiz ni semua ni, diorang ni lah insya-Allah yang dapat membina ataupun nak membangunkan masyarakat supaya cemerlang di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Ini adalah berrentetan ataupun bersempena dengan kempen membina aset Islam. Jadi Ustaz, macam mana kami semua penonton Assalamualaikum boleh sama-sama menyumbang? Ada satu kali baru ni lah, ada seorang junior saya di sekolah sebenarnya, dia jumpa saya meeting lah, bincang-bincang. Dia sebutlah tentang, dia kata dia buat satu pertubuhan namanya Pertubuhan Mihrab. Pertubuhan Mihrab. Pertubuhan Mihrab ni dia kata buat betul-betul untuk kempen nak bina aset Islam. Jadi dia fokuskan untuk pembangunan masjid dengan tahfiz. Nama pertubuhan dia Mihrab. Cantik nama pertubuhan tu. Ni junior saya kat sekolah sebenarnya. Jadi bila bincang-bincang tu dia kata nak buat gini, macam-macam. Dia tunjukkanlah apa plan-plannya, termasuklah masjid yang nak tolong. Tadi pun ada gambar saya tengah bercakap. Kalau nampak video tadi tu kan, saya bercakap kat masjid tu antara masjid yang mereka sedang bantu sekarang, Masya Allah. Saya tengok masjid pun dah uzur, masjid dah lama sangat. Saya bincang dengan Nazim masjid tu juga, dia ceritalah tentang masjid tu begini. Jadi kita kena tolong ni, So sekarang ni ada pelbagai cara yang ada dekat skrin TV kita ni pun, dan ada kempen membina aset Islam Pertubuhan Mihrab tu. Tengok je lah kan, kat situ ada. Yang paling mudah sekali buka website tu lah, insya-Allah. Pertubuhan Mihrab ni jangan risau, Pertubuhan Mihrab ni adalah pertubuhan yang berdaftar dan di audit dan sebagainya. Jadi memang insya-Allah, dan saya kenal dia punya orang-orang di balik tabir tu adalah orang-orang yang memang masya-Allah, selain daripada jujur amanahnya, tapi mereka sendiri jenis yang suka keluarkan duit daripada poket mereka sendiri. Mereka ada bisnes, so mereka keluarkan betul-betul banyak daripada diorang punya bisnes untuk kita kata Pertubuhan Mihrab ni. Bahkan sekarang ni saya dimaklumkan staff Pertubuhan Mihrab tu pun dibayar daripada syarikat mereka sendiri, bukan daripada duit sumbangan pun. Masya Allah. Memang betul-betul duit sumbangan tu untuk masjid, untuk tahfiz yang menjadi aset kepada Islam tu lah. Mudah-mudahan lah bila kita tolong tu, insya-Allah kan, kita jadi orang yang betul-betul dapat pahala yang berpanjangan. Sebab masjid kan, tiap kali orang semayang kita dapat pahala, orang iktikaf dapat pahala, orang baca Quran kita dapat pahala. Ya Allah, banyaknya lah. Jadi ada 3 cara untuk berinfak. Ada dekat situ tadi tu, website dia infakmihrab.com, ataupun FB Pertubuhan Mihrab, ataupun akaun Bank Islam yang ada dekat bawah tu 12225010030216, ataupun boleh telefon. Terus 011-1963-2876. So cepat-cepat kontak ataupun terus buka je lah infakmihrab.com.
Okey, kita wawarkan pada para penonton. Kita akan rehat seketika, tapi sementara kita tengah berehat, cepat-cepat salurkan dana anda. InsyaAllah moga Allah memberkati kita. Jazakallah khairan kathiran Ustaz. Thank you so much. Terima kasih banyak sangat. Sampaikan salam kepada sahabat saya Salima. InsyaAllah. Nanti makan sama-sama kat restoran. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Ustaz, kita rehat seketika para penonton. Terus bersama dengan kami.